Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini, perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 42 surah Shad, ayat 42 surah Shad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai Ayub, hentakkanlah kakimu itu, nescaya akan terpancarlah mata air. Inilah dia, air yang dikau jadikan sebagai mandian dan air yang dikau jadikan sebagai minuman. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, hentakkanlah kakimu itu, nescaya terpancarlah mata air. Inilah dia, air yang sejuk, air yang dikau jadikan sebagai mandian dan juga dikau jadikan sebagai minuman. Ayat 42 surah Shad, Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada kita sejarah perihal junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakit yang dihinggapi, penyakit yang dihidapi oleh junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam. Tanggal 10 hari bulan Muharram, hari ini 6 hari bulan Muharram. Tanggal 10 hari bulan Muharram, hari Ashura, Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakit yang dihidapi oleh junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam.
Apakah penyakit yang dihidapi oleh baginda Ayub alaihi salam? Barah kulit, barah daging, barah tulang, barah. Baginda Ayub alaihi salam merayu kepada Allah jangan sampai lidahnya berguguran, jatuh, busuk, bagaimana dia hendak berzikrullah nanti. Apa yang dihadapi oleh baginda Ayub alaihissalam tidaklah mencacatkan sebagai seorang pesuruh Allah, tidak, tetapi ianya merupakan ujian buat junjungan besar baginda Ayub alaihissalam. Baginda Ayub alaihissalam diserang oleh wabak penyakit. Bermula dengan serangan kepada tanam-tanamannya. Baginda Ayub alaihissalam memiliki ladang yang amat luas. Punah ranah, diserang penyakit. Kemudian wabak penyakit menyerang ternakan. Ribuan ekor ternakan baginda Ayub alaihissalam semuanya terkorban, mati akibat serangan wabak penyakit. Paling mengerikan, anak pinak baginda Ayub alaihissalam pun terkorban dengan serangan wabak penyakit. Maka hanya tinggal pasangan suami isteri, baginda Ayub alaihissalam dan isterinya yang tercinta, meneruskan kehidupan dengan penuh kesengsaraan dan penderitaan kerana menghidap penyakit yang dinyatakan. Ulama-ulama tafsir antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menyatakan penyakit kulit yang dihinggapi. Akan tetapi penyakit kulit itu boleh membawa kepada barah daging. Kalau sebut barah daging ni kusta. Barah kulit sopak, barah daging kusta. Bergugur tulang apa ni, daging-daging tu. Tapi tak dapat nak ditentukan, itu sekadar pendapat kerana asalnya wabak penyakit yang menyerang. Tabah, sabar, redha. Baginda Ayub alaihissalam tak putus-putus berzikrullah. Endingnya, endingnya hero menang kemudian. Perintah Allah, ayat 42 surah Sad. Urqud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, hentakkan kakimu. Pada ketika itu juga terpancarlah mata air. Maka Allah berfirman, inilah dia air yang sejuk. Engkau jadikan mandian dan engkau jadikan minuman. Mandian untuk pemulihan anggota luaran, minuman untuk pemulihan organ dalaman.
Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Baginda Ayub alaihissalam dalam doanya merayu kepada Allah, anni massaniyash syaitanu binusbin wa azab, ayat 41 surah Sad. Kalau tadi saya kemukakan ayat 42 surah Sad, ini ayat sebelumnya, ayat 41 surah Sad. Anni massaniyash syaitan, wahai Tuhanku, syaitan telah cuba menyerangku. Menyentuh tu maknanya menyerang. Syaitan menyerang dengan mendatangkan kemudaratan padaku dan mendatangkan kesengsaraan, yakni serangan wabak penyakit. Binusbin wa azab. Nusbin, kemudaratan, pelbagai angkara syaitan, melemahkan semangat baginda Ayub alaihissalam. Bukan itu sahaja, wa azab, syaitan gunakan senjata yang dia ada dengan wabak yang menyerang, yang telah membunuh ternakannya, membunuh anak pinaknya, anak pinak baginda Ayub alaihissalam. Dan iblis syaitan berusaha pula nak membunuh baginda Ayub alaihissalam. Akan tetapi Allah memelihara junjungan mulia baginda Ayub alaihissalam. Bagaimana syaitan menyerang baginda Ayub alaihissalam? Dengan apa yang saya sebut, sebagaimana yang kita bahaskan kitab Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat pada tahun 852 Hijrah. Kita bicarakan kitab yang telah berusia 600 tahun. Maka syaitan apabila mengambil kesempatan apa? Wabak penyakit. Apabila berlaku wabak penyakit, apa yang berlaku? Fasadul hawa, rosaknya udara rosak. Apabila udara rosak, iblis syaitan ambil kesempatan serang. Apabila iblis syaitan serang, dia menggunakan 3 taktik. Pertama, sengatan syaitan. Kedua, tusukan syaitan. Ketiga, tikaman syaitan yang disebut dengan istilah ta'un. Daripada perkataan Arab, ta'nun, ta'ana, tikaman. Kalau manusia menikam dari luar ke dalam, iblis syaitan menikam dari dalam keluar. Maka baginda Ayub alaihissalam tumbuh pada badannya bintik-bintik merah yang panas. Ya Allah, sabar baginda Ayub. Bintik-bintik merah yang panas bisa disebut sebagai habbah, kemudian bengkak menjadi bufurun, orang Melayu sebut bisul. Itu adalah tusukan syaitan. Kemudian dena, bengkak, membesar. Ya Allah, membengkak. Ya Allah, sabar baginda Ayub alaihissalam. Orang Melayu kata dena, orang Arab kata juruh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka
Waktu tu baginda Ayub alaihissalam tak ambil insurans, tak dapat pergi KPJ. KPJ tak layan, putri tak layan. Apa nama? Gelenes apa ni? Belakang ni kan langsung tak pandang. Contohlah, maka Allah perintahkan, urqud birijlika hadha mu'tasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, hentakkan kaki. Apabila hentak kakinya, terpancar mata air. Mata air itulah yang sejuk dijadikan mughtasalun mandian dan dijadikan minuman. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa caranya mandian dan minuman? Oleh itu, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam Al-Bazar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suratul Fatihah syifa'u kulli da'in. Surah Al-Fatihah itu adalah ubat kepada segala bentuk penyakit. Jadi apabila Haji Zain dia lain. Haji Zain dia TNB, kalau dia sakit TNB tanggung dia kan. Kau pergilah KPJ claim. Haji Hanafiah S32. Takutlah. Kerana apa? Bukan takut apa. Tak dilayannya HSA, HSI walaupun ada kabel. Jadi ni cerita dengan tuan-tuan lah, waktu saya sakit tu kan, itu tara-tara ada kabel dekat HSI. Dr. Sa'dun tu, doktor pakar jusasi macam Haji Jamaluddin, dia jusasi Prabi. Dr. Sa'dun kawan baik, pakar tulang tu, guna kabel. Pukul 8 kita ambil nombor, boleh jumpa Dr. Sa'dun 1:30 nak zuhur. Lepas tu dia ajak, jom kita pergi surau Mount Austin semayang. Saya cakap, Don, aku tunggu kau lama. Sabarlah. Kenapa? Nanti Datuk Mufti marah aku, jatuh SKT aku tau. Aku tunggu lama. Daripada pukul 8, pukul 1:30 orang jumpa kau, Doktor Pakar. Lepas tu dia kata, Ustaz, balik nanti Ustaz rendam kaki je. Rendam je? Ubat tak ada. Terus terang cakap, tunggu lama, akhirnya suruh rendam kaki je. Kalau lagi tu aku buat sendiri, Don. Macam mana? Aku buat mandian dan aku buat minuman. Ustaz buat cara mana? Aku tak pakai Panadol, rendam, letak Pepsi Cola, minum. Habis kita pula 1:30 masuk waktu, dia ajak saya semayang dekat Masjid Surau Austin Perdana tu. Lepas semayang kat situ, aku cakap, mana elong kerakyaan kau? Ada. Kenapa Ustaz? Belanja makan lah, asam pedas tepi tu. Ceritalah. Lepas tu disuruh aku rendam kaki je dengan air panas. Allahu Akbar. Ceritalah. Tuan-tuan, dia kawan baik saya, dia tak marah punya. Baik. Baginda Ayub alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk ajarkan bahawa buatlah 2, mandian dan minuman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita surah Al-Fatihah, ummul kitab. Allah berikan kelebihan dengan membaca surah Al-Fatihah. Allah menurunkan rahmat. Pembacaan surah Al-Fatihah itu merupakan ubat kepada segala penyakit.
suratul Fatihati syifa'u kulli da'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka apabila amalan membaca surah Al-Fatihah itu sudah menjadi wirid. Apa makna wirid? Amalan yang dilakukan mengiringi solat fardu. Lepas mayang fardu zuhur, tuan-tuan wiridkan surah Al-Fatihah. Lepas mayang fardu asar, tuan-tuan wiridkan surah Al-Fatihah. Lepas sembahyang fardu maghrib, tuan-tuan wiridkan surah Al-Fatihah. Lepas sembahyang fardu isyak, tuan-tuan wiridkan surah Al-Fatihah. Nanti subuh, tuan-tuan wiridkan surah Al-Fatihah. Jangan macam imam kerajaan, dia hanya wirid ketika dia bertugas saja. Astagfirullahaladzim. Akulah ketika tak bertugas tak wirid pun tak boleh. Dia nak wirid. Apa makna wirid? Amalan yang berterusan dilakukan mengiringi solat fardu. Paling contoh wirid lepas sembahyang, paling mudah. Kita jadikan bacaan surah Al-Fatihah itu sebagai wirid. Setiap wirid akan mendapat warid, akan mendapat anugerah khas, bukan APC, anugerah khas dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan Haji Amaluddin pernah ingat, setiap wirid adanya warid. Setiap wirid adanya warid. Tapi kalau tak ada wirid, jangan harap warid. Warid tu anugerah khas dari Allah pada amal-amal ibadah yang telah menjadi wirid. Jadi apabila maknanya Bilal Rafi, kita bayar gaji dia guna duit tabung aja. So tak ada apa tak ada kan kau? Sakit kau tak boleh pergi hospital. Jadi sakit terpaksalah engkau menghadap kiblat. Menghadap kiblat, peganglah. Pegang menghadap kiblat, baca surah Al-Fatihah. Kenapa Rafi dia tak bertugas pun dia baca surah Al-Fatihah? Kadang-kadang orang ni dia wirid ketika dia bertugas jadi Bilal aja. Tak jadi Bilal dia pergi main game. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi kau dah jadi wirid kan? Fatihah tu dah menjadi wirid. Maknanya memang kau tak tinggal amalan selepas sembahyang fardu. Bila dah jadi wirid, maka dia dapat anugerah khas dari Allah, namanya warid. Allah datangkan kelebihan. Jadi kalau kau sakit, kau jangan jumpa aku cas 1000 bacaan ni, kau sendirilah. Kau dah boleh wirid kan? Menghadap kiblat, bacalah surah Al-Fatihah sehingga waladdallin, amin, berlafaz, sedut nafas. 2, sama ada hembus ataupun tiup. Itu hembus sehabis nafas sah. Maknanya kalau Bilal Rafi sembuh, maknanya dia nak buat mandian dan nak buat minuman untuk dia bebaskan diri dia daripada gangguan jin syaitan. Kadang-kadang ganggu kau kan. Baik, sekiranya kita nak merawat dan memulihkan penyakit-penyakit, ditiup. Tiup. Jadi ada 2 kaedah, hembus dan tiup. Kalau hembus lebih kepada pemulihan diri, nafsun. Kalau tiup, pemulihan roh. Badan kita ni ada roh. Pemulihan roh, tiup. Pemulihan nafas, nyawa diri, hembus. Itu hembus.
tiup perlahan, sampai habis. Barulah nanti air ni Bilal Rafi engkau buat dua. Pertama engkau buat mandian, yang kedua engkau buat minuman. Untuk mandian, ambillah separuh, tambah air. Jadi engkau kena cari dedaunan yang mengeluarkan bauan. Sama ada daun yang biasa orang guna dalam perubatan. Daun apa tu? Sama ada menggunakan daun itu, ataupun tuan-tuan menggunakan yang paling mudah, daun pandan. Jadi sekarang ni kita nak cari pokok yang orang tanam tu, bidara tu susah. Kalau pokok bidara tak dapat, pokok bidara pun ada dua. Pokok bidara yang tak ada buah. Yang kita nak ambil pokok bidara yang tak berbuah, daun tu. Daun tu kita rendamkan. Rafi kena faham, lepas ni kau jadi moh tau. Daun tu kau rendam dengan air yang dah dibahagi dua, air untuk mandian. Rendam. Kenapa daun bidara? Daun bidara ni dia akan berbau. Kalau tak ada, kau ambil rumahku daun pandan. Rumah kau tak tanam, kau malas. Ambil daun pandan, tanah apa daun pandan tu kau rendam. Supaya air tu berbau daun pandan. Kenapa nak air yang berbau? Air yang berbau ni dia akan meresap ikut kulit. Beza kalau mandi air yang berbau dengan air yang tak berbau. Kalau air SAJ berbau kadar takrif yang tinggi. Tuan Haji Head. Jadi kalau air buat mandian ni kita rendam dengan daun pandan supaya apabila kita mandi air tu meresap ikut kulit sampai ke daging, sampai ke darah. Katakan engkau duit banyak lah, lepas ni kau kaya. Jadi Haji Jamal pun tak boleh kalahkan kau. Jadi lepas ni duit banyak, jadi engkau tak mainlah daun pandan, tak mainlah bidara, beli bunga-bungaan yang mengeluarkan bauan. Bunga 7 jenis bunga yang mengeluarkan bauan, rendam dengan air mandian tu sampai dia berbau, engkau buat mandi, nanti dia meresap ikut kulit. InsyaAllah legalah nanti bisul, cengkeringnya, bintiknya, denahnya, dia meresap. Itu namanya air mandian. Adapun air minuman tak perlu. Tak perlu. Air minuman ni terus diminum dengan berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum terus. Urqud birijlika hadha mughtasalum baridun wa syarab. Minum, mengalir. Kenapa nak minum? Kerana semua benda hidup asalnya daripada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Jadi kita minum kerana kita nak rebranded. Cok putih pula. Nak membentuk organ yang baru. Organ kita dah rosak. Angkara syaitan. Kelenjar kita dah rosak. Tisu kita dah rosak. Maka kita perlu minuman. Minuman yang mendapat rahmat dari Allah untuk pulih organ dalaman. Maka mandian pemulihan anggota luaran, minuman pemulihan organ dalaman. Jadi tak perlulah tuan-tuan nak pesan air ketum dengan haji, tak payahlah kan. Jadi tak payah tu. Cuma malam ni dah fahamlah bagaimana untuk air mandian
dan bagaimana air minuman. Kedua-duanya itu untuk rawatan dan pemulihan. Itulah ikhtiar yang terakhirlah. Kenapa pula kita tak ada keuangan, tak ada insurans, tapi kita kena ikhtiar juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka lepas ni tuan-tuan tak perlu jumpa aku. Tuan-tuan boleh jampi sendiri. Haji Ishak boleh jampi sendiri. Tapi kalau Haji Ishak nak jumpa aku, tak mahal, satu botol 2,000. Mahalnya jampian aku tau. Walhal imam rawatib masjid kerajaan. Astagfirullahaladzim. Tak dengar. Haji Ishak kata untuk mandian boleh campur minyak wangi, sah, dia orang kaya. Boleh. Nak campur minyak wangi boleh, lagi bagus. Yang penting mandian ni tujuannya peresapan, proses resapan. Orang Arab kata kaimia, resapan. David Beckham tak belajar tajwid nak sebut chemistry. Orang Melayu kimia, orang Arab kaimia, resapan, meresap. Jadi yang penting kalau guna minyak yang boleh meresap. Semua minyak meresap, minyak urut, minyak panas, semua meresap. Penting resapan tu. Yalah, baguslah menunjukkan duit banyak, tapi sejimat-jimatnya begitulah. Air mandian dengan air minuman itu kadar yang termampu. Tak apa, to be continue. Nampaknya lepas ni tuan-tuan dah boleh buka pusat rawatan Islam ni. Anak murid aku 3 orang ada pusat rawatan. 3 orang. Duit banyak dah semua. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.